Salam sejahtera kepada Dr. Syarul Ahmad. Kami daripada tim 18 akan membentangkan tema falsafah kemanusiaan tajuk pemerdagangan manusia. Terlebih dahulu saya ingin kenalkan diri saya. Saya Nandes Warren Analaki Gunasekaren, nombor matrik 275872. Sebagai ketua kumpulan tim 18 akan membuka tirai dengan pendahuluan. Pemerdagangan manusia ini merupakan satu isu yang selalu dipekaikan dari segi isu global. So di mana pemerdagangan manusia ini menjadi famous di seluruh dunia. Di mana orang-orang miskin ataupun orang-orang yang berprofil rendah menjadi sasaran. Dengan untung yang lumayan, pemerdagangan manusia ini tak dapat dibanteras sepenuhnya sehingga ke sekarang. Okey, objektif kumpulan kami iaitu objektif kajian kita orang mencari maklumat dan fakta isu. Yang kedua, mengenal pasti kesan daripada isu. Yang seterusnya, mengenal pasti penyelesaian mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan rukun negara. Yang last, membincangkan isu yang perlu dikaitkan dengan mana-mana domain analisis falsafah. Okey, maklumat dan fakta isu yang saya cari. Apa yang kita tahu tentang pemerdagangan manusia ni? Kenapa pemerdagangan manusia ni masih tidak boleh dibanteras? Yang pertamanya, permintaan tinggi. Yang kedua, mangsa ni dia orang cari daripada yang berprofil rendah. Yang ketiga, pasaran gelap. Dan yang seterusnya, penglibatan ejen. So, untuk lebih lanjut, kita pergi ke next slide dan saya akan buat huraian serba sedikit. Okey, permintaan tinggi ni saya just conclude macam permintaan tinggi ni kenapa pemerdagangan manusia ni semakin lama semakin menjadi. The first thing is pemerdagangan manusia ni dibuat untuk mengambil organ-organ daripada mangsa untuk dijual kepada orang yang berada, orang yang kaya. Perkara ni berlaku sebab kebanyakan hospital dekat dunia ni dia kekurangan penderma. Lepas tu seseorang pesakit tu terpaksa tunggu dalam tempoh yang agak lama untuk mendapatkan keperluan organ pada diri mereka. So melalui pemerdagangan manusia ni mungkin permintaan yang tinggi ni dia boleh bantu daripada mendapatkan satu-satu organ tu dengan tempoh masa yang lagi singkat dengan hanya menggunakan duit.
So, kebanyakan orang yang mengharapkan organ-organ daripada mangsa pemerdagangan manusia ni adalah ah, orang yang berada lah. So, sebab apa? Selalunya mereka ni tak kisah tentang wang duit yang dikeluarkan asalkan apa yang diorang nak tu tercapai. So, yang keduanya mangsal profil rendah. So, apa yang mangsa profil rendah ni? Sindiket-sindiket pemerdagangan manusia ni selalunya akan mencari mangsa-mangsa yang berprofil rendah seperti OKU, anak yatim piatu, anak yang lari daripada, tak kisahlah anak ke muda ke tua ke, orang yang lari daripada rumah. So, kalau diorang ni apa culik ataupun memperdagang diorang ni, so profil diorang ni tak boleh di backtrack. Maksudnya macam tidak akan menimbulkan isu yang serius kalau orang-orang ni, orang-orang seperti ni diculik ataupun didagang ke luar negara. So yang seterusnya pasaran gelap. Mangsa-mangsa yang didagang ataupun diculik daripada satu negara ke satu negara yang lain akan dibuat transaksi jual beli sama ada bermaksud bertukar tangan daripada penjual ke pembeli, iaitu sindiket ke pembeli. So ini adalah pasaran gelap. Pasaran gelap ni adalah satu macam tempat meeting point kepada between seller and buyer. Dia macam tu. So pasaran gelap ni selalunya dia orang buat secara sulit sangat sebab apa? Untuk mengelakkan kegiatan dia orang ni dihidu oleh pihak berkuasa lah. Okay. Yang seterusnya adalah penglibatan ejen. Penglibatan ejen macam ni kita yang benda ni yang kita selalu famous kita kedengaran. Macam mana tak? Penglibatan ejen ni setiap mangsa yang dibawa masuk ke setiap negeri atau setiap negara adalah dengan cara yang sah. Bermaksud seseorang itu diperdaya dengan janji-janji manis seperti kehidupan mewah, gaji yang lumayan dan perlindungan daripada sesuatu negara tu. Di sebaliknya mereka ni diperdaya untuk didagang. So dia orang ni datang ke satu negara dengan cara yang sah, pasport apa semua sekali, cuma ditipu. Ditipu dengan perjanjian kosong ataupun janji manis. So daripada situ ejen-ejen ni memainkan peranan yang macam bersubahat dengan sindiket untuk membawa mangsa-mangsa pemerdagangan manusia ni masuk ke dalam sesuatu negara dengan cara yang sah. Okay, kesan daripada isu yang saya dapat. Purata pengangguran akan meningkat. So, apa yang saya tahu daripada purata pengangguran meningkat ni, seseorang mangsa yang fikir, yang berhajat untuk pergi bekerja di luar negara, akan berkurangan disebabkan masalah-masalah pemerdagangan. Kerana apa? Dia orang ni akan takut sama ada nasib dia orang ke negara lain. So dekat situ mungkin dia orang akan rasa diri dia orang terancam. Daripada situ mereka tidak akan pergi bekerja dekat luar negara dan pada masa yang sama dia orang ni berfikir panjang untuk bekerja di satu-satu negara. Sebab apa? Mungkin currency value dekat negara tu kurang daripada negara yang dihajat untuk dia pergi. So mungkin dia tu tak akan bekerja dekat negara sendiri. So daripada situ apa yang saya dapat ni purata pengangguran di negara tersebut, negara sendiri mangsa tu akan meningkat. Dia macam tu. The second thing is makin ramai masyarakat akan menjadi bangsa. Kalau macam seseorang tu dah berfikir untuk pergi migran ke luar negara untuk bekerja. So kalau isu pemerdagangan manusia ni tak dibantras ataupun tak dikurangkan, so semakin ramai masyarakat daripada satu negara tu akan berpeluang untuk menjadi mangsa di luar negara. Sama ada dia dibunuh untuk mendapatkan organ ataupun dijadikan hamba seks, kuli paksa, buruh dan sebagainya. Sumber tenaga buruh daripada luar negara akan berkurangan. So ini adalah saya just cuma bagi satu contoh. Kalau dalam Malaysia ni kebanyakan faktor pembinaan di Malaysia ni orang Indonesia yang terlibat. So daripada contoh ni mungkin orang Indonesia ni akan berkurang dekat Malaysia dalam faktor pembinaan. Ini saya just bagi satu contoh. Jika masalah pemerdagangan manusia ni berlaku di mana-mana. So itu satu contoh. Pembangunan ekonomi akan terbantu. Ini selalunya kalau kita tahu kita dapat macam ekonomi kita meningkat daripada
kebanyakan daripada foreigner. Contohnya sektor pelancongan, sektor hospitality. Sebab apa hospitality yang saya dapat tahu kebanyakan hospital private ni dikunjungi oleh orang-orang luar negara. So daripada situ mungkin kita akan kekurangan ekonomi dekat situ. Selain daripada itu, hospitalization yang kat kerajaan pun ada perbezaan harga daripada warga negara Malaysia ataupun luar warga negara Malaysia. Yang lastnya adalah hubungan diplomatik antara negara yang terjejas. Okey, dekat sini ni saya cuma nak jelaskan apa maksud hubungan diplomatik antara negara akan terjejas. Sebagai contohnya pelarian Rohingya yang ditempatkan di Bangladesh selama ni. So Bangladesh ni adalah satu negara yang boleh dikatakan sebagai negara transit untuk tempatkan pelarian Rohingya ni buat sementara waktu. So daripada situ, Bangladesh tidak dapat menyimpan pelarian Rohingya ni dalam tempoh masa yang lama. So dia terpaksa hantar pelarian Rohingya ni ke negara lain. Contohnya dia terpaksa hantar balik pelarian tu ke Filipina ataupun negara-negara yang berdekatan seperti Thailand, Malaysia. So dekat sini sekiranya sesebuah negara tu enggan menerima pelarian Rohingya tu ke dalam negara tu, bermaksud kita hubungan diplomatik antara Bangladesh dengan negara lain yang cuba masuk dalam penglibatan isu Rohingya ni akan terjejas. So daripada situ, ini adalah kesan-kesan daripada isu. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan membentangkan tentang penyelesaian isu melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui perkataan falsafah pendidikan kebangsaan tu, dia bukan hanya fokus kepada pendidikan, dia fokus juga kepada 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay, dari segi jasmani, penyelesaian isu falsafah pendidikan kebangsaan melalui jasmani, dalam pendidikan ni perlu mewujudkan syllabus yang berkaitan dengan cara mengatasi pemerdagangan manusia, contohnya seperti hilah-hilah yang digunakan oleh ejen-ejen, lepas tu modus operandi yang dipakai oleh sindiket-sindiket pemerdagangan manusia, dan itu dekat media masa seperti televisyen, surat khabar perlu banyakkan pendedahan mengenai pemerdagangan manusia berkaitan isu-isu terkini, untuk bagi masyarakat lebih faham. Contoh melalui televisyen boleh mewujudkan animasi atau lakonan supaya masyarakat lebih tertariklah untuk faham apa itu pemerdagangan manusia. Okay, slide next. Okay, cara penyelesaian isu falsafah pendidikan kebangsaan dari emosi. Penyelidikan pusat pemilihan perlu diwujudkan di Malaysia lah untuk bagi mangsa-mangsa yang pemerdagangan manusia ni kembali membina semangat balik, lepas tu bersedia untuk bagi maklumat kepada pihak berkuasa untuk menjalankan penyelidikan lah berkaitan dengan pemerdagangan manusia. Selain itu, NGO-NGO dan pihak kerajaan perlu banyak menjalankan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya di kawasan berisiko seperti kawasan pesisir pantai dan di sepadan-sepadan negeri. Melalui kempen dijalankan, pihak berwajib mudah mendekati dan boleh memberikan seling kepada masyarakat. Okay, slide next. Dari segi rohani pula, dia lebih kepada keagamaan. Secara umumnya, semua agama tak ada yang
membenarkan perlakuan mengeksploitasi manusia ni, kerana perkara pemerdagangan manusia ni begitu kejam dan bercanggah dengan etika perikemanusiaan. Iaitu, kalau dari segi agama Islam ni, di dalam Al-Quran dia ada memperkenalkan beberapa cara yang berkesan untuk mengatasi pemerdagangan manusia, contohnya seperti pembebasan hamba secara menyeluruh. Dan itu ada pelbagai lagi yang diadakan di dalam Al-Quran. Okay, slide next. Dari segi intelektual pula, di IPTA dan IPTS perlu diadakan penyelidikan mengikut perkembangan semasa. Selain daripada akademik di Jenayah Antarabangsa, Universiti Awam dan IPTS perlu menggalakkan penyelidikan yang berkaitan dengan hubung kait di antara undang-undang dan jenayah. Kolaborasi di antara penyelidik undang-undang dan ahli penyelidik jenayah perlu diadakan untuk memperoleh lebih maklumat seperti yang telah diamalkan oleh di universiti terkemuka di Eropah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan. Assalamualaikum, saya Mas Mizan akan membentangkan iaitu solusi penyelesaian pemerdagangan manusia mengikut kerangka rukun negara. Yang pertama dari aspek kepercayaan kepada Tuhan. Next. Ianya merupakan perkara yang paling utama dan teratas. Seharusnya masyarakat menerapkan elemen keagamaan di dalam diri supaya gejala yang tidak bermoral ini dapat diatasi dan juga salah di sisi undang-undang ini dapat diatasi lah. Yang kedua, solusi daripada aspek kepercayaan kepada raja dan negara. Okay, next. Next. Okay, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan untuk mewartakan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penghidupan Migran pada tahun 2007 berkuat kuasa November 2010. Tujuan akta ini adalah untuk menangani isu pemerdagangan dan memandang serius isu pemerdagangan manusia yang semakin meruncing dan kian serius. Okay, next, bagi solusi yang ketiga, dari segi aspek keluhuran perlembagaan, yang next, dari aspek keluhuran perlembagaan boleh menubuhkan mahkamah khas dan menangani kes yang semakin berleluasa. Next slide. Memperkasakan perisikan dan penguasaan jenayah direntas iaitu sepadan ataupun negeri. Contoh, pihak kerajaan akan menambah bilangan anggota keselamatan bagi mengawal sepadan negeri lah. Yang seterusnya adalah denda yang maksimum dan tidak ada siapa yang terkecuali. Okay, next. Dari segi solusi dari aspek kedaulatan undang-undang. Next. Akta 670 itu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penghidupan Migran 2007 telah dilaksanakan. Isu pemerdagangan ini dapat diatasi melalui penguasaan undang-undang yang ketat, iaitu denda dari RM500,000 dan maksimum hingga RM1 juta. Kemudian majlis khas telah ditubuhkan bertujuan untuk membuat pemantauan secara berterusan. Majlis ini ialah Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penghidupan Orang, iaitu dikenali sebagai MAPO. Dari segi sudut solusi isu pemerdagangan manusia dari aspek rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, maknanya setiap lapisan masyarakat memainkan peranan yang penting supaya nilai-nilai murni seperti kesopanan dan kesusilaan ini terus dapat diturunkan dari generasi yang akan mendatang. Ianya adalah bertujuan untuk menerapkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain.
hidup dalam zaman era globalisasi. Pada masa kini, isu perhambaan dianggap manusia yang masih belum merdeka. Sekian daripada saya. Seterusnya silakan pada Puan Ika. Semua, nama saya Nur Atika Midasni, nombor metrik 275138. Jadi, bahagian saya ini saya akan bincangkan mengenai isu berdasarkan domain falsafah. Okay, pertama sekali kita tengok dulu apakah yang dikata dengan falsafah. Falsafah adalah sains ilmu pengetahuan di mana kita secara umumnya manusia ni suka akan kebenaran dan juga pengetahuan. Jadi peranan falsafah ini adalah untuk supaya kita berfikir secara mendalam mengenai persoalan pokok, supaya pemikiran kita ni jelas, di mana pemikiran kita ni bukanlah bersifat terhad tetapi dia bersifat menyeluruh dan juga umum. Okey, seterusnya berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Okey, yang pertama adalah yang berprofil rendah. Jadi orang yang berprofil rendah ni umumnya orang masyarakat pelarian lah. Pelarian seperti Rohingya, kanak-kanak, bayi dan juga wanita atau gadis-gadis lah. Jadi di negara kita, Malaysia, kenapa dikatakan ada pemerdagangan manusia ni? Kerana kita adalah negara yang ada market, yang mana orang senang untuk dapatkan hamba-hamba lah, hamba-hamba dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak tengok isu ini berdasarkan konteks psikologi, iaitu psikologi adalah satu sains tingkah laku yang berkaitan jiwa lah yang akan mempengaruhi tingkah laku khususnya manusia. Jadi bagaimana konsep insan tu sendiri mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi bila kita tengok perkara-perkara yang berlaku seperti ini pastinya akan menimbulkan kesan yang mendalam terhadap mangsa-mangsa. Jadi mangsa-mangsa yang diperlakukan seperti ini akan mengalami dan sebagainya. Jadi bila kita lihat daripada falsafah Greek iaitu Sokrates, dia kata kalau kita nak mencari kesempurnaan dalam hidup ni, kita haruslah hidup berpandukan konsep insan. Jika tiada konsep insan di dalam hidup kita, pastinya dia akan menghalang kebebasan manusia dan mengelemahkan pengetahuan agama dan juga falsafah hidup kita. Okey, seterusnya berkaitan dengan penglibatan ejen, di mana penglibatan ejen ni adalah disifatkan sebagai jenayah terancang yang merentasi sempadan. Jadi jika kita lihat daripada sudut logik, kita ada beberapa iaitu didaktif, induktif dan abduksi. Jadi setiap orang daripada kita ni menggunakan kaedah berfikir yang dianjurkan oleh ahli falsafah. Jadi kadang-kadang apabila kita berfikir ni, kita akan melakukan kesilapan lah. Jadi dalam konteks penglibatan ejen ni, saya akan kaitkan dengan logik iaitu falasi yang merujuk kepada bahagian kaedah atau teknik kesilapan yang tidak betul seperti logik didaktif, di mana logik didaktif ni dia ada 2 hingga 3 premis umum. Maknanya sesuatu sifat itu adalah bersifat benar dan sah. Jika manusia itu mempunyai akal, maknanya semua manusia mempunyai akal. Maknanya kesimpulan yang kita buat tu mesti benar. Tetapi berlainan pula dengan pelibatan ejen ni, di mana dia tidak menggunakan teknik-teknik yang dianjurkan oleh ahli falsafah lah. Jadi apabila berlakunya perkara macam ni, pastinya kesimpulan yang dibuat itu adalah bersifat tidak normal kerana lebih bersifat peribadi, yang mana matlamat utamanya adalah untuk mencapai keuntungan dan sekaligus dia akan merosakkan sistem falsafah manusia kita pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan poin seterusnya kepada Encik Melvin. Selamat malam, saya Melvin Ahmad Afin, nombor metrik 275033. Pada hari ini saya ingin membentangkan itu permintaan tinggi pemerdagangan manusia. Permintaan tinggi disebabkan permintaan tinggi pemerdagangan manusia ini adalah disebabkan sebuah negara yang meminta permintaan tenaga buruh yang tinggi dengan upah kerja yang rendah. Ini kita boleh kaitkan dengan falsafah iaitu metafizik, cabang kepada ilmu falsafah mengenai realiti kewujudan dan dunia yang sebenar. Selain itu, metafizik juga merujuk kepada sesuatu yang melampaui sempadan atau batasan fizikal. Contohnya warga Rohingya yang tidak makan selama berhari-hari menyebabkan ada di antara mereka meninggal dunia dan mayatnya dicampak tanpa belas kasihan di tengah laut semasa perjalanan menjerumus masuk ke dalam Malaysia untuk mencari pekerjaan.
Next. Selain itu, pasaran gelap pemandagangan manusia juga kita boleh kaitkan dengan falsafah Jerman, itu Friedrich Nietzsche menyatakan bahawa konsep insan berteraskan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Sebagai contoh, pihak sedikit pemandagangan manusia ini tidak mempunyai perasaan belas kasihan dan hanya mementingkan diri sendiri. Selain itu juga falsafah epistemologi menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran dan kefahaman. Sebagai contoh, sepatutnya pemandagangan manusia ini tidak seharusnya berlaku di kalangan manusia, sebab sebagai manusia kita seharusnya berfikir secara waras dalam melayani sesama manusia untuk kesejahteraan bersama. Next. Secara kesimpulannya, satu kewajaran mengenai falsafah yang dibangunkan serta pemikiran yang logik dalam sesebuah masyarakat mengenai isu pemandagangan manusia serta mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Falsafah juga menunjukkan pendapat yang terdiri dalam menangani isu secara universal dan global bagi menangani serta maklumat yang pelbagai. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.